Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 Julai 2020 bersama saya Syazwana Ami. Keputusan Muafakat Nasional yang bersetuju menamakan Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-15 menunjukkan gabungan itu tidak mempunyai tokoh untuk ditonjolkan sebagai Perdana Menteri. Ekoran itu, Parti Putera Malaysia berkata partinya akan mengumumkan calon Perdana Menteri apabila Parlimen dibubarkan. Menurut Presidennya Ibrahim Ali, tindakan berkenaan diambil selepas parti utama dalam negara masih gagal menonjolkan calon mereka sendiri. Parti berkenaan, kata ahli politik veteran itu, termasuklah UMNO dan PAS yang membentuk Muafakat Nasional. Katanya dalam satu kenyataan, rupa-rupanya selama ini Muafakat Nasional yang merupakan gabungan UMNO dan PAS pun tidak ada calon yang layak untuk jawatan Perdana Menteri. Secara sinis, Ibrahim berkata, tidak ada seorang calon pun dalam kalangan pemimpin yang berwibawa dalam Muafakat Nasional untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-15. Semalam, Muafakat Nasional secara dasarnya bersetuju untuk mencalonkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kekal sebagai Perdana Menteri selepas PRU ke-15 nanti. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agong Barisan Nasional Anwar Musa yang juga setiausaha bersama Sekretariat Muafakat Nasional. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah percaya bahawa UMNO dan BN perlu menampilkan muka baru yang berintegriti dan bersih sebagai calon Perdana Menteri dalam PRU akan datang. Katanya dalam temu bual bersama Channel News Asia, bagi pemimpin-pemimpin lama pula, mereka perlu berkorban untuk memberi ruang kepada muka baru menerajui calon PN. Kata ahli Parlimen Gua Musang itu lagi, meskipun semalam UMNO dan PAS dilaporkan bersetuju menyokong Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri bagi PRU 15, namun Tengku Razali percaya UMNO akan meninggalkan Bersatu menjelang PRU 15 nanti bagi mendapatkan kedudukan dominan. Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR mengeluarkan peringatan dan arahan kepada naib Presiden parti itu Tian Chua agar meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail mengesahkan mesyuarat MPP pada 28 Jun lalu telah membuat keputusan berdasarkan cadangan daripada Lembaga Disiplin Parti. Awal hari ini, portal dalam talian The Malaysian Insight memetik sumber yang mendedahkan surat Saifuddin kepada Tian Chua bertarikh 29 Jun melalui email. Menurut surat itu, Tian diberi arahan mengundurkan diri daripada jawatan lantikan politik atau berisiko menghadapi tindakan lebih tegas. Difahamkan bekas anggota Parlimen Batu itu belum memaklumkan keputusannya kepada pucuk pimpinan parti. Pengerusi UMNO Selangor Nur Ohmar mempersoalkan tindakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali yang menurutnya tidak menjemput wakil rakyat dari PN menghadiri mesyuarat tindakan pembangunan negeri. Sedangkan kata Nur, Azmi menjemput Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dari Pakatan Harapan PH ke mesyuarat tersebut semalam. Katanya dalam satu kenyataan, MTPNG ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan sebagai agensi pelaksana pembangunan di negeri-negeri pembangkang yang menjadi platform bagi wakil-wakil rakyat dari parti-parti Kerajaan Persekutuan untuk terlibat dalam pembangunan negeri. Adalah amat luar biasa dan pelik apabila wakil-wakil rakyat iaitu ahli parlimen dan adun PN Selangor tidak dijemput menghadiri mesyuarat tersebut. Syarikat penerbangan diminta mengembalikan harga tiket ke harga asal seperti sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob berkata, kini tiada lagi alasan untuk syarikat penerbangan menawarkan harga tiket yang tidak munasabah kerana kerajaan sudah membenarkan jumlah penumpang pada kapasiti penuh. Tetapi kita akhirnya telah membenarkan syarikat penerbangan mengambil kapasiti penuh penumpang. Tidak ada penjarakan sosial lagi
di dalam pesawat. Jadi oleh itu mesyuarat berpendapat bahawa harga tiket perlu kembali ke harga asal sebelum PKP dilaksanakan. Kerana tidak ada alasan lagi yang mengatakan mereka kurang kapasiti penumpang kerana kita telah membenarkan kapasiti penuh. Jadi kita minta supaya Suruhanjaya Penerbangan berbincang dengan syarikat-syarikat penerbangan supaya mengembalikan harga tiket kepada harga asal. Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 5 kes baru COVID-19 hari ini dengan 3 daripadanya melibatkan warga Malaysia yang telah dijangkiti di luar negara. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah, 2 lagi kes merupakan penularan yang melibatkan warga tempatan di Sabah. Ingin dimaklumkan daripada 5 kes baru yang dilaporkan pada hari ini, 3 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan kesemuanya warga negara Malaysia. Kedua-dua kes penularan di dalam negara pula adalah di kalangan warga negara Malaysia, iaitu 2 kes saringan prarujukan ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah. Tiada kes di kalangan bukan warga negara dilaporkan pada hari ini. Sementara itu, Dr. Nur Hisham juga memaklumkan seramai 9 pesakit telah sembuh dan dibenarkan pulang, menjadikan jumlah pesakit sembuh kepada 8,446 orang, iaitu 97.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Tiada kes kematian dilaporkan setakat pukul 12 tengah hari ini, menjadikan jumlah korban kekal 121 orang. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.